Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuis yang cikgu bagi kat kamu tu, yang kamu dah jawab, dan ni kita nak bincang jawapan dia lah. Okey, kita tengok ada 20 soalan. Okey, soalan yang pertama, antara berikut yang manakah bayang-bayang bagi objek berikut? Objek bola ni, bayang-bayang dia yang mana? Kalau kita suluh kat bola ni, mana bayang-bayang dia? Adakah bentuk segitiga, adakah bentuk petak ni, ataupun bentuk bulat? Kalau kamu okey, jadi jawapan dia adalah bentuk, sekejap, okey. Jawapan dia adalah bentuk bulat ni. Okey. Kita tandakan B. Okey, yang kedua. Pilih bagi fenomena pembiasan cahaya yang betul. Pembiasan cahaya. Kalau kamu tengok dalam nota tadi, pembiasan cahaya. Yang mana melibatkan pembiasan cahaya? Kalau pembiasan cahaya antaranya pensel kelihatan bengkok. Jadi jawapan dia C. Nombor 3. Jika kita dapat melihat menembusi sesuatu objek, ia dinamakan apa? Kalau kita boleh lihat tembus objek tu, dia dinamakan lut sinar. Kalau legap, kita tak boleh tengok langsung. Maksudnya tak boleh menembusi objek langsung. Legap, lut cahaya sebahagian saja. Jadi kalau boleh menembusi semua tu, lut sinar. Okay, objek legap bermaksud cahaya boleh menembusi objek, sebahagian cahaya boleh, ataupun cahaya tidak boleh menembusi objek. Okay, kalau kamu tengok nota tadi, cahaya tidak boleh menembusi objek. Jadi itu jawapan dia, B. Nombor 5. Objek lut cahaya bermaksud sebahagian cahaya dapat menembusi objek. Betul atau salah? Lut cahaya bermaksud sebahagian. Jadi jawapan dia, lut cahaya bermaksud sebahagian. Betul. Sebab lut cahaya. Kalau lut sinar, semua dapat menembusi. Kalau lut cahaya, sebahagian sahaja. Okey, nombor 6. Yang manakah akan menghasilkan bayang yang paling gelap? Bayang yang paling gelap. Yang mana? Cahaya dipancar pada apa? Maksudnya kita suluh benda tu, bayang-bayang dia paling gelap. Okey, contoh yang pertama dia kata tisu, kemudian papan kayu, tingkap kaca, gelas plastik. Jadi kalau kita nak bayang yang paling gelap, kita kena menggunakan objek yang legap. Legap. Itu istilah dia. Okay. Mesti legap. Baru dia boleh menghasilkan bayang yang paling gelap. Okay. Jadi tisu, papan kayu, tingkap kaca, gelas plastik. Yang mana bahan legap? Kalau bahan legap yang paling terang adalah papan kayu. Tingkap kaca boleh tembus juga cahaya. Gelas plastik ada yang warna sikit-sikit tu, cahaya boleh tembus. Masih lagi boleh tembus lah. Okey. 7. Semakin jauh objek dari sumber cahaya, apa jadi pada bayang-bayang dia? Maksudnya, sini objek, sini cahaya disuluh. Okay, cikgu pakai mouse saja, jadi lukisan pelik. Kalau dia objek ni semakin jauh, apa jadi pada bayang-bayang? Kamu boleh cuba sendiri. Ambil lampu suluh, cuba suluh. Kalau semakin jauh objek dari sumber cahaya, apa jadi pada bayang-bayang? Semakin kecil. Bayang-bayang akan jadi semakin kecil. Ataupun kalau kita tak guna kecil besar, kita guna panjang pendek. Okay, kalau makin kecil, semakin pendek bayang yang dipancarkan. Ataupun semakin kecil. Ataupun nak guna mana? Semakin besar, semakin kecil. Jadi kita guna semakin kecil bayang yang dipancarkan. Maksudnya kalau jauh daripada sumber cahaya, kamu ambil lampu telefon kamu kan suluh. Jadi kamu boleh nampak lah. Kalau jauh, bayang-bayang kecil. Dekat, bayang-bayang besar. Macam tu. Okey, 8. Semakin dekat, objek semakin dekat
dengan sumber cahaya. Jadi dia berlawanan dengan ni. Kalau yang ni semakin jauh, kecil, dekat, besar. Dia berlawanan macam tu. Jauh, kecil, dekat, besar. 9. Alatan manakah yang menggunakan konsep pantulan cahaya? Maksudnya cahaya dipantulkan. Dalam nota tadi ada. Sekejap. Padam. Okay, contoh cahaya dipantulkan maksudnya macam ni. Yang mana melibatkan pantulan cahaya? Okey, cermin mata. Cermin mata cahaya tembus. Bukan. Cermin sisi. Ataupun kanta pembesar. Kanta pembesar dia besarkan huruf. Ataupun teropong. Jadi yang paling tepat adalah cermin sisi. Yang kiri kanan kereta tu. Yang dua tepi tu. Cahaya mai belakang. Pantul nampak ke mata kita. Cermin sisi kenderaan. Itu melibatkan pantulan cahaya. Okey, nombor 10. Pilih rajah yang menunjukkan arah pantulan cahaya yang betul. Okey. Arah pantulan cahaya yang betul. Okey. Cahaya kalau dipantulkan, dia arah pantulan dia. Dia ada sinar tuju dan sinar pantulan. Jadi kalau dia suluh sini, dia tak akan tembus. Dia tak akan naik balik ke atas straight macam tu. Dia 90 darjah. Maksudnya daripada situ ke sini. Lebih kurang lah. Ni 90 darjah. Jadi jawapan yang paling tepat B. Nombor 12. Seorang pemandu ingin mengundurkan kenderaannya. Dia nak undur kenderaan. Apakah yang dia perlu dia gunakan? Nak undur kereta. Dia nak tengok kat mana? Ada dua. Kalau ni dia boleh guna cermin sisi. Tapi satu lagi dia boleh guna cermin pandang belakang pun boleh juga. Ada orang ni guna juga. Tapi tak ada kat sini jawapan tu. Jadi jawapan paling tepat cermin sisi. Maksudnya dia tengok sama ada kanan ataupun kiri. Baru dia undur. Okey, 13. Rajah menunjukkan bahagian depan kereta. Bahagian manakah yang mengaplikasikan fenomena pantulan cahaya? Kat sini dia ada satu. Atas ni. Tepi ni 1, 2, ada 3. Maksudnya huruf apa tu? Tak nampak. P, Q, P dan Q. Sebab itu cermin sisi. Lampu tu melibatkan pantulan cahaya tak? Lampu kah? Saya padam. Yang bawah tu signal kot. Bukan. Dia tidak melibatkan pantulan cahaya. Jadi jawapan dia hanyalah P dan Q. Nombor 13. Okay, next. 14. Yang manakah sumber cahaya yang paling penting dalam kehidupan? Sumber cahaya paling penting dalam kehidupan adalah daripada matahari. Sebab dia sumber untuk semua. Pokok, tumbuhan, apa lagi. Nak guna banyak lah dalam kehidupan ni. Daripada matahari. Panel suria dan sebagainya. Banyak. Okay, 15. Cahaya bergerak lurus. Sifat cahaya yang pertama dia bergerak lurus. Okey. Apakah fenomena cahaya seperti dalam gambar? Ni tengok. Cahaya ni, garis dia ni bergerak lurus. Cahaya bergerak lurus. Okey, 17. Apakah sifat bahan berdasarkan gambar? Kamu tengok muka dia ni, sifat bahan apa? Kita boleh nampak muka dia sikit-sikit. Kalau boleh nampak sikit-sikit, membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. Jadi dia adalah bahan lut cahaya. Okey, yang ni nampak jelas muka dia. Tu. Jadi dia bahan lut sinar. Maksudnya nampak. Nampak sepenuhnya lah. Apakah maksud objek lut cahaya? Objek yang membenarkan, ni kata kunci dia, sebahagian. Tu je beza dia. Kalau lut sinar, semua cahaya. Kalau legap, tidak membenarkan langsung. Jadi lut cahaya, sebahagian cahaya boleh tembus. 20. Antara berikut yang manakah menunjukkan cahaya dibiaskan. Contoh cahaya dibiaskan kat mana? Okay. Melihat imej di cermin, objek terapung di permukaan, imej terbentuk pada permukaan air. Ataupun jawapan dia adalah si batang sudu kelihatan bengkok dalam gelas berisi air. Jadi 20 jawapan dia
C. Tu jawapan untuk kuis yang kamu jawab tu. Okey. Jadi itu sahaja jawapan untuk kuis tu. Kamu boleh semak balik dan boleh tengok video ni bila-bila masa. Boleh ulang tengok bila-bila pun. Okey, terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.